telah tersedia untuk kamu. Nah, dibakar hidup-hidup keluarga Yasir. Mereka tak pernah tukar janji mereka dengan Allah Ta'ala. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Dan terdapat daripada orang-orang beriman itu mereka yang sadaqu ma'ahadullah alaih, yang telah membenarkan janji mereka kepada Allah. Faminhum man qadha nahbah, ada yang mati demi mempertahankan janji itu. Wa minhum man yantazir, ada yang menunggu menanti-nanti. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tak pernah tukar janji mereka dengan Allah Ta'ala. Kita hari ini tuan-tuan tak perlu tak bertahan, tak perlu nak gadai nyawa, tak perlu nak lapar. No, tak ada yang mati kelaparan. Kebanyakan kita mati apa? Mati kekenyangan, tidur manjang. Tempat paling sedap sekali tidur dalam kuliah, kan? Dia kata, saya ni ustaz memang dah jadi penyakit, susah tidur di rumah. Mari tidur dalam kuliah, insya-Allah. No? Ustaz amma ba'du dia start tidur. Wallahu a'lam, buka mata. Oh, dia kata segar dapat tidur dalam kuliah sejam setengah. Kan? Tidurlah, tak ada masalah apa. Jangan kacau orang sudah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, itu keimanan. Bukan sesedap nak bercakap. Jadi kalau kita di zaman kita ni, perjuangan yang paling besar untuk membuktikan keimanan apa dia? Agak-agak lah. Angkat kaki langkah ke masjid. Itu je yang diminta. Angkat kaki langkah ke masjid. Duduklah majlis zikir, majlis ilmu. Itu yang perjuangan zaman kita. Sebab tu Nabi kata, apabila kamu lihat seorang lelaki yang ta'ahadul masjid, berjanji dengan masjid. Kenapa Nabi guna kalimah berjanji? Maknanya dia pergi sembahyang subuh, dia berjanji, masjid, zuhur nanti aku nak datang. Dia pergi zuhur, dia janji, masjid, asar nanti aku nak datang. Begitulah seterusnya. Kalau kamu melihat seorang itu berjanji dengan masjid, dalam riwayat yang lain, bila kamu melihat seseorang itu ya'tadul masajidah, berulang-alik ke masjid laki-laki pagi dan petang, maka hendaklah kamu saksikan bahawa dia adalah orang yang beriman. Satu. Apa lagi? Man ahya sunnati inda fasadi ummati kana lahu ajru mi'atu syahidin. Sesiapa yang menghidupkan sunnah aku di zaman berlakunya kerosakan umatku, baginya pahala 100 orang yang mati syahid. Bukan seorang, 100 orang mati syahid, dia dapat pahala kerana menghidupkan sunnah di zaman umat rosak. Maksud umat rosak ni apa dia? Maksud di saat umat meninggalkan Islam, meremehkan ajaran Islam, mempertikaikan Islam, tidak mempedulikan suruhan Islam, maka pada waktu itu dia berpegang teguh dengan Islam, baginya pahala menyamai 100 orang yang mati syahid. Itu iman di zaman kita. Angkat kaki bawa ke masjid, hidupkan Islam dalam kehidupan. Para sahabat Nabi dulu mengamalkan sunnah kerana sunnah itu adalah sunnah Nabi. Zaman kita pakat tinggal sunnah kerana dia adalah sunnah. Betul tak? Pakai tak buat belaka hak sunnah ni. Sebab apa sunnah ya Ustaz? Para sahabat Nabi dulu tak pernah tinggal sunnah Nabi kerana dia adalah sunnah Rasulullah. Dalil kata mereka sangat sayang kepada Islam, sayang kepada Nabi. Satu lagi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Ini tanda-tanda keimanan. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, nanti dia akan bersama aku dalam syurga. Syurga ni banyak, ada 8 pintu syurga. Syurga yang paling seronok sekali, syurga yang di dalamnya ada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kalau kita masuk syurga, tapi syurga tu tak ada Nabi kita, kurang seronok sikit.
Tapi kalau dalam syurga tu ada kekasih kita, orang yang kita sayang, lebih seronok lagi. Tak dapat nak bayang seronoknya orang yang dapat duduk dalam syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Thauban berpisah dengan Nabi satu hari terus sakit. Tak dapat bayang macam mana dia punya ta'alluq, ikatan hati dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita sayang bini lah. Sayang bini tak, Syekh? Sayang kan? Ke tak nikah lagi? Oh, nikah dah. Alhamdulillah, nak tunggu yang kedua pula dah. Nak mengamalkan sunnah. No? Tak berani kata apa. Saya tanya, tak, gitu pun tidak, gini pun tidak. Allahu Akbar. Semangatlah sikit. Kita ni nak minta kahwin seorang lagi pun tak berani, macam mana nak mati syahid ni? Siapa nak mula dulu agak-agak? Dia kata, ustaz mula dulu, kami ikut kat belakang. Ustaz imam, kami makmum. Seterit macam tu. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sekalian. Maka barang siapa yang menghidupkan Islam betul-betul beriman. Nabi kata Sufyan beriman. Jadi orang beriman. Beriman ni bukan pada mulut. Bukan. Summastaqim. Yang kedua, beristiqamahlah. Beriltizamlah di atas iman dan Islam itu hingga akhir hayat. Kata setengah ulama, inilah dua syarat nak masuk syurga. Orang yang tak ada iman dan tak ada istiqamah tak akan masuk syurga. Maknanya beriman dan beristiqamah di atas jalan iman itu hingga mati. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Ni semua yang ada depan saya ni semua orang yang meyakini Tuhan kita adalah Allah. Betul tak? Tak ada seorang pun yang menafikan bahawa ada Tuhan lain. Tak ada. Tuhan kita adalah Allah. Tapi bukan itu saja yang dituntut. Tsumastaqamu. Lalu ia beristiqamah di atas keyakinan itu sampai dia mati dalam la ilaha illallah. Al-Imam Al-Jurdani menceritakan dalam Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah, suatu riwayat pada suatu hari Nabi Allah Daud alaihi salam minta kepada Allah Ta'ala nak tengok mizan. Tuan-tuan tahu mizan? Mizan bahasa Melayu apa dia? Daci. Bukan daci sengit ni, daci betul. Mizan ni daci, alat timbangan. Nah, alat timbangan Allah Ta'ala ni dia pelik sikit tuan-tuan. Kerana dia boleh timbang debu pun dia boleh timbang. Kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan, yang kecil yang halus, wala kabiratan yang besar, illa ahsaha, malaikat semuanya dapat dihitung. Semua dapat dihitung. Maka Nabi Daud kata, ya Allah, aku nak tengok mizan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kaffahu, tepat diletakkan macam piring ni lah. No? Piring ni tempat letak amalan tu yang memenuhi timur dan barat, langit dan bumi. Lalu pingsan Nabi Allah Daud, fa'afaqa, lalu terjaga. Bila Nabi Daud terjaga, Nabi Daud tanya, ya Allah, siapa dia yang sanggup untuk beramal hingga memenuhi timbangan begini punya besar, begini punya luas? Beramal 1000 sejuta tahun pun belum tentu dapat memenuhi timbangan amal. Nah, ini persoalan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelemahan kita hamba yang beramal. Kan dalam hadis Nabi kata, ayajizu ahadukum, adakah kamu berasa lemah untuk melakukan 1000 kebajikan setiap hari? Para sahabat tanya, macam mana kami nak buat sampai 1000 amalan setiap hari ya Rasulullah? Bertasbihlah 100 kali pada setiap hari, nescaya ditulis atas 100 tasbih itu 1000 amal kebajikan di sisi Allah Ta'ala. Kan?
Barang siapa pagi-pagi sebut subhanallah wa bihamdih 100 kali, kata Nabi SAW, diampunkan semua dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Itu kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu jawab Allah Ta'ala pada Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, fa inni idza raditu abdi, sesungguhnya aku bila aku redha kepada seorang hamba aku, walaupun dia hanya bersedekah sebiji daripada buah tamar, akan kupenuhi mizan ini dengan pahala. Tu dia. No? Dia bukan serupa duit. Tak serupa duit, pahala tak serupa duit, tuan-tuan. Kan? Duit ni lain macam. Kan? Kita tengok duit pun kita berasa, waktu kita sambungan dengan duit ni hebat, sehingga duit tu boleh bertukar menjadi Tuhan. Bersemangat kerana duit, lemah semangat kerana duit, betul tak? Ni muka keruh masing-masing. Sebab apa? Tengah bulan. Nanti mari hujung bulan senyum, lepas tu dapat pula bonus. Dia punya naik ujung sampai ke telinga. Lepas tu mari pula lemah. Awak ji dapat lemah ni, duit tak ada. Semua kerana duit. Kerana hati begitu kuat menyambung dengan duit. Para sahabat tak ada sambungan dengan duit hati mereka. Siapa aja berjayanya didikan Nabi supaya ingat kepada akhirat. Allah Ta'ala kata, kalau aku redha kepada hamba aku, maka walau mereka bersedekah sebiji tamar, akan kupenuhi mizan ini. Timur dan barat, utara, selatan, langit dan bumi. Dia bukan macam duit. Tak? Sebab tu duit ni tuan-tuan kadang-kadang besar pun orang tengok kecil, kecil pun orang tengok besar. Tu duit. Pahala tak macam tu, semua besar. Dunia punya cerita 25 juta buat sewa panda aja. Tu cerita dunia. Nampak tak? Nampak tak nampak? Itu cerita dunia. Tak ada masalah apa. Macam RM25 ya. Tapi itu dunia, tak sama dengan akhirat. Famla'ha ya Dawud bila ilaha illallah. Tapi kalau kau nak penuhkan mizan yang bagi dahsyat besarnya, wahai Daud, penuhkanlah dengan la ilaha illallah. Jagalah iman, jagalah Islam. Selalulah basah lidahmu dengan la ilaha illallah, wahai Daud. Penuh timbangan amal pada hari akhirat nanti. Sebab tu nak beristiqamah payah. Ada halangan. Halangan yang pertama, jahil agama. Jahil agama. Kita ni payah nak beristiqamah dengan Islam ni tuan-tuan, kerana kita jahil. Sebab tu wajib kita kena belajar. Sebab apa para sahabat dulu hidup zaman jahiliah, bila Islam punya kuat pegangan dengan agama. Mus'ab bin Umair, mak dia kurung, mak dia orang kaya. Nabi menangis bila tengok Mus'ab bin Umair ni. Sebab bila Mus'ab pergi ke Madinah, tuan-tuan dan puan-puan, dia hanya ada 2 helai pakaian di tubuh dia. Satu menutupi tubuh, satu menutupi bawah. Menangis Nabi ni, setiap kali tengok Mus'ab, mesti Nabi menangis. Kenapa? Terkenang Nabi Mus'ab dulu di Mekah memang kaya raya, senang, mewah. Mak dia kurung, tak ada apa. Sampai dia kata, mak, bila mak dia kata, Mus'ab, kalau kau tak nak balik kepada agama nenek moyang kita dan kau tinggalkan Muhammad, mak akan bunuh diri. Mus'ab kata, mak, kalau saya diberi 100 orang ibu sekalipun, dan kesemuanya menggugut nak bunuh diri demi nak paksa saya balik semula kepada kafir, meninggalkan Muhammad, meninggalkan Rasulullah, meninggalkan Islam, mati semua 100 orang mak pun, saya tak akan tukar akidah dan keimanan saya. Akhirnya dia dihalau oleh mak dia, dan dia mati dalam keadaan miskin. Sayyidina Mus'ab bin Umair syahid di mana tuan-tuan? Uhud. Bila dibuka pakaian nak ditutup buat kain kapan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tarik tutup di atas, keluar kaki. Tarik nak tutup kaki, keluar kepala. Akhirnya Rasulullah kata apa? Ambillah daun-daun, rumput-rumput, ranting-ranting kering, tutupilah kakinya. Gunalah kain untuk menutupi bahagian kepalanya. Tapi mereka inilah teman-teman Nabi dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqamah hingga ke akhir hayat. Tapi kalau jahil agama, tak nak belajar agama, tak nak duduk bersama dengan ulama, ini penghalang utama
daripada beristiqamah dengan Islam. Tuan-tuan jangan ingat kata ubat untuk istiqamah adalah duit banyak. Bahkan ramai yang jatuh, tergelincir, menyeleweng daripada Islam kerana kemewahan dan kesenangan hidup. Tetapi yang akan menjadikan kita teguh dengan Islam sampai kita mati dalam la ilaha illallah adalah ilmu yang akan menjadi cahaya memimpin kehidupan kita. Ni mau kena ingat baik-baik, ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar salah satu daripada perangai Nabi kita sangat sederhana, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ajar kita supaya menerima semua jemputan, walaupun yang menghidangkan jamuannya hanyalah sekadar betih kambing. Kalau aku dihidangkan betih kambing, kata Rasulullah, aku akan terima jemputan itu. Kerana apa? Ukhuwah, persaudaraan, kasih sayang lebih penting daripada itu. Kemudian kita diajar pada hari ini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesederhanaan dalam hidup. Hidup yang paling bermakna, hidup yang ada dua sifat, iaitu hidup yang ada iman dan hidup yang ada istiqamah. Tak ada duit tak apa, asalkan ada iman. Maksud saya bukan nak suruh kita jangan jadi orang yang ada duit. Maksudnya kalau kita diuji Allah dengan duit ni, mewah ke, miskin ke, asalkan kita ada iman, kita akan dapat kontrol dan pimpin kehidupan. Iman adalah pemimpin hidup. Ya, orang tak ada iman di dunia pun rugi dan rosak, di akhirat tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang sentiasa beristiqamah di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat. Hingga akhir hayat. Pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu semua berpegang teguh dengan sunnahku, yakni Islam. Bila tu? Fa innahu may ya'ish minkum, bila umur kamu panjang, kamu akan melihat berlakunya perselisihan. Ramai yang meninggalkan Islam walaupun nama dia Islam. Di saat orang pakat tinggal Islam ni, kamu kena berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasulullah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah khulafa'ur rasyidin selepas daripada aku, sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi namakan ajaran pak sahabat ni sunnah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berarti berpegang dengan ajaran pak sahabat juga merupakan sama tarah dengan sunnah. Kerana aku jamin pak-pak orang sahabat aku tidak akan sesat daripada kebenaran. Mereka pembawa kebenaran. Maka gigitlah dengan gigi gerham. Nak pegang sungguh-sungguh dengan pesan Nabi ni, kalau tidak ada ilmu dan jauh daripada ulama, tidak ada jalan. Falaisa alaihi sabilun, maka tidak ada di atas perkara ini jalan untuk menyampaikan kita kepadanya. Tinggal yang akhir berdoalah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ke sabit qulubana? Sabit qulubana lah. Jangan minta kita seorang. Niat dalam hati untuk keluarga, untuk anak cucu, zuriat. Yang belum beranak pun minta siap-siap dah. Kan? Yang belum berkahwin macam Syekh sebut tadi ni, kan? Hak nombor 2, nombor 3, nombor 4 sebut, minta siap-siap dah. Kan? Minta siap-siap dah. Jadi dia kata, ustaz, kita kalau doa seorang-seorang, dhamirnya dhamir ana lah, bukan dhamir nahnu. Dia mengaji bahasa Arab. Kan? Jawabnya bacalah dhamir jamak tu supaya apa? Minta untuk semua. Rabbana hablana, Tuhan kami, kurniakanlah pada kami isteri-isteri yang salihah, anak-anak yang salih, zuriat keturunan yang beriman. Pasal apa? Masukkan semua anak cucu kita dalam doa tu. Minta tetap hati, minta istiqamah. Jangan minta untuk kita seorang aja. Ni mentang-mentang lah pandai bahasa Arab, tukar dhamir semua. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Kan? Pandainya. Pasal apa? Belajar bahasa Arab. Tapi sebenarnya tak kena pun. Lepas tu dalam Quran Allah Ta'ala kata Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana atina. Sikit sangat yang guna dhamir seorang ni.
Rabbi habli minas salihin, tu khusus cerita Nabi Allah Zakaria waktu minta anak. Sebab nak kan anak kan. Tapi kebanyakan doa tu digunakan dengan kalimah kami. Sebab apa? Supaya kita niatkan dalam doa kita tu bahkan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan minta kebaikan untuk kita saja. Kita minta untuk semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekadar itulah tuan-tuan dan puan-puan, tazkirah pada tengah hari ini mudah-mudahan memberi manfaat dan faedah. Saya nak lancarkan sikit sumbangan derma untuk tabung makanan pelajar sekolah saya. Ya. Sebagaimana saya mari bulan lepas, saya dah lancar, dah dapat RM7,000 kalau tak silap. Yang bulan lepas kalau tak silap saya RM7,000 dapat sumbangan untuk tabung makanan pelajar. Hari ini pun saya nak lancarkan juga, siapa-siapa yang berhasrat untuk buat kenduri, beri jamuan makan kepada pelajar-pelajar tahfiz saya seramai 88 orang. Tuan-tuan boleh tengok sekolah saya ni dalam Facebook, Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Imam An-Nawawi, Matin, M-A-T-I-N. Kalau ada N tu Matin tu Negeri Sembilan. Ni Matin, M-A-T-I-N, M-A-T-I-N. Tuan-tuan boleh tengok perkembangan sekolah saya tu. Nah, sekolah saya tu mungkin ada sahabat-sahabat yang baru kali pertama, kedua datang kuliah dengan kuliah saya ni, mungkin dia tak berapa nak kenal lagi. Hak yang lama-lama, yang janggut-janggut putih ni semua kenal belaka dah. Kan? Ada kenal dia ni, ustaz gemuk pendek ni aku kenal dia. Cuma kadang-kadang kalau tanya nama dia tak ingat kan. Jadi tuan-tuan boleh tengok perkembangan sekolah dalam tu. Dan saya pun turun mari Kuala Lumpur ni sebenarnya bukan pandai ceramah. Kan? Tok-tok guru ramai dah Kuala Lumpur Selangor ni, kalau saya tak turun pun selamat dah tuan-tuan insya-Allah. Tapi turun tu maksudnya kita ada hajat lah untuk sekolah kita, survival sekolah ni. Tambah perlih pula tuan-tuan faham lah. Nak cerita panjang-panjang pun buat mengarut saja. Kan? Tapi kalau tuan-tuan nak makan harum manis kena mai perlih lah. Sekarang ni 1 kilogram tak mahal, RM28 ya. Kan? Dah tukar jadi emas dah. Nah, harum manis tu dah tukar jadi emas. Nanti tak lama di perlih tuan-tuan tak ada beras lagi dah. Kerana orang perlih dah tukar semua bendang-bendang jadi ladang harum manis. Nanti kami akan makan ikan kembung goreng dengan harum manis. Nah, dah jadi mahal harga tuan-tuan sekalian. Jadi kalau siapa hajat nak sumbang untuk makanan pelajar ni, tuan-tuan sekalian, ada sejadah di belakang. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.